A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita tadabbur surah yang baru daripada juzuk Amma Yatasa'alun, iaitu surah Al-A'la. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Ayatnya 19 ayat. Antara kelebihannya diriwayatkan daripada An-Nu'man ibn Bashir, kana Rasulullah SAW yaqra'una fil 'idaini wal jum'ah. Maksudnya adalah Nabi SAW selalu membaca surah Al-A'la dengan surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah yang kita dah habis tadabbur yang lepas. Bila ni Nabi selalu baca ketika solat hari raya, solat dua hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri, dan juga solat Jumaat. Rakaat pertama Nabi selalu baca surah Al-A'la dan rakaat yang kedua Al-Ghashiyah. Dan juga Nabi juga biasa baca ketika solat witir. Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi baca rakaat pertama. Bila solat witir itu 3 rakaat. Jadi rakaat pertama Nabi baca Al-A'la, rakaat kedua Nabi baca Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga Nabi baca Al-Ikhlas. Okey. Di kaitan surah Al-A'la dengan surah sebelumnya, iaitu surah At-Tariq. Kalau di hujung surah At-Tariq, Allah cerita tentang orang-orang kafir yang menentang Allah, yang menentang Rasul dan menolak Al-Quran. Kemudian Allah berkata, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka ni sentiasa merancang. Orang-orang kafir, musuh Islam, sepanjang masa sentiasa yakiduna. Allah guna fi'il mudhari', iaitu sentiasa merancang. Untuk apa ni? Untuk menghancurkan Islam, untuk menjauhkan umat Islam daripada ajaran yang sebenar. Tapi Allah bagi tahu, jangan risau sebab wa akidu kaida, aku juga merancang. Dan sangat berbeza antara perancangan musuh dengan perancangan Allah. Yang pasti akan berlaku ialah apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintah pada Nabi di hujung ayat At-Tariq, wa mahilil kafirina wa amhilhum ruwaida. Tangguhkan kepada orang kafir, kamu jangan kisah, jangan peduli apa yang mereka rancang, biarkan mereka ruwaida, sekejap masa, bagi sekejap masa, sehingga sampai masa dia aku akan turunkan azab ataupun mereka akan mati. Habis apa yang kamu patut buat? Mereka merancang, Allah pun merancang. Kemudian Allah perintah pada Nabi dan orang beriman, biarkan dengan perancangan mereka untuk satu tempoh. Maka apa yang patut kamu buat, Nabi dan orang-orang beriman? Ini surah Al-A'la. Kaitannya ialah, biarkan mereka dengan perancangan mereka. Yang patut kamu buat apa dah? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah, taat kepada Allah. Jadi kita tadabbur surah ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
sempit sangat. Apa jik je? Tak tahu nak tulis kat mana ni. Sabbih. Sabbih mana? Sucikan. Sabbih daripada perkataan sabbaha yusabbihu. Kalau masdar dia at-tasbih. At-tasbih. Jadi kalau kita terjemah Melayu, at-tasbih ialah mensucikan, tapi dalam bahasa dia at-tanzih. Jadi apa makna tanzih? Kita terjemah mensucikan. Tapi apa maksud mensucikan? Di sini Allah kata sucikan isma, nama Rabbika. Allah tak kata Allah, Allah kata Rabb, makna sucikan nama pencipta engkau. Kenapa Allah sebut isma Rabbika, nama pencipta engkau? Allah tak kata sabbihillah, sucikan Allah. Sebab Allah nak beritahu, bila Allah perintah, Allah beritahu sebab. Kenapa kena sucikan nama Tuhan engkau? Kenapa kena sucikan nama Tuhan engkau? Sebab dia adalah Rabb. Apa makna Rabb? Tuhan kamu. Bukan. Rabb mana apa? Pengurus. Pencipta kamu, pemilik kamu, dan mudabbir, pengurus kamu. Jadi kenapa kena sucikan Allah? Sebab dia pencipta kamu. Jadi kalau kamu nak sucikan yang selain pada Allah, tak patut, tak sesuai. Sebab yang selain pada Allah tak pernah mencipta kamu, tak pernah menguruskan kehidupan kamu, dan tak pernah memiliki kamu pun. Jadi di sini Allah nak beritahu, pertama, sebab apa kena sucikan Allah. Yang kedua, tidak patut sama sekali kamu mensucikan makhluk. Sebab dia bukan Rabb. Okey. Sekarang kita nak faham, apa maksud mensucikan Allah? Jangan disyirikkan Allah. Jangan disyirikkan Allah. Macam mana tu? Jangan kita bertawassul dengan manusia. Macam mana kita, dari segi praktikalnya macam mana? Taat. Apa kaitan taat dengan suci? Kita mensucikan Allah. Kita kata Allah ni maha suci. Maha suci daripada apa? Bila suci mestilah daripada sesuatu kan? Tak, kalau rumah suci daripada kotoran. Kalau Allah suci daripada kelemahan. Itulah beza Tuhan dengan manusia. Tuhan ni, manusia kadang-kadang ada kelebihan tapi tetap ada kelemahan. Jadi sucikan Allah, tanzihu min kulli su'in, daripada segala kejahatan, aib, segala keaiban, segala naqsin, kekurangan. Apa yang menggambarkan benda tu tak baik, Allah tidak ada. Apa yang menggambarkan benda tu adalah satu keaiban, tidak ada pada Allah. Apa yang menggambarkan Allah tu kurang, tidak ada. Tapi semuanya ada tak pada manusia? Su', aib dan naqsun. Ada. Semua ada. Okey. Jadi bila kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan, segala kelemahan, segala keaiban, hasil daripada mensucikan Allah apa dia? Alah, bila kita kata Allah ni tidak ada kekurangan, keaiban, mana Allah sempurna. Hasil daripada Allah tu sempurna apa dia? Hasilnya apa? Dia paling berkuasa. Paling berkuasa. Tak. Kita bila kita puji orang tu, kamu ni baik, kamu ni pemurah. Hasilnya lepas tu apa patut kita buat dengan orang tu? Pandang tinggi dia.
Ikut perintah dia lah, sebab dia memang tak ada kelemahan. Kalau kamu puji dia tu hebat tapi tak dengar cakap, ada makna tak pujian tu? Tak ada. Itu dia panggil apa tu? Munafik lah. Pura-pura. Hipokrit kan? Sebab itulah kena faham dengan jelas. Tasbih ni bukan setakat sebut subhanallah. Tak. Tasbih yang paling jelas ialah kemuncaknya taat. Berapa ramai yang mulutnya mensucikan Allah tapi anggota badan tidak taat. Maka dia berpura-pura. Satu kan? Ada tak dalil daripada Quran? Mensucikan Allah makna dia mentaati. Kita kalau sebut tasbihkan Allah, kita hanya sebut biasanya subhanallah kan? Tak, itu bukan kemuncaknya. Kemuncaknya ialah kita mentaati Allah. Walaupun mulut kita tak sebut pun subhanallah. Okey, ada tak dalil, contoh daripada Quran, yang tasbih makna dia taat? Ada, cuba buka surah Al-Qalam, ayat 28. Surah Al-Qalam. Al-Qalam, ayat 28. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihuna. Kemudian laula tusabbihun kan? Okey. Cuba kita tengok perkataan laula tusabbihun. Ini kisah apa ni? Kisah seorang lelaki yang ada kebun. Bukan seorang lelaki ni, adik-beradik ramailah. Dia warisi kebun tu daripada bapak dia. Bapak dia seorang pemurah. Jadi bila ada hasil kebun, dia akan pasti bagi pada orang miskin. Bila bapak dia mati, anak-anak mewarisi kebun. Tapi sikap bapak tidak turun pada anak. Mereka kedekut. Kalau baca sebelum ayat ni, mereka kata apa? Kita kena pastikan hasil kebun kita ni tak sampai pada orang miskin. Dan kalau kita nak petik pun, bila kena pergi? Pagi-pagi lagi. Kenapa? Supaya orang miskin tak sedar dan tak perasan. Kan? Maka akhirnya, Allah rakam cerita tu, setelah pagi-pagi mereka pergi dan mereka berjalan secara perlahan. Bercakap pun tidak kuat supaya tidak mengejutkan orang miskin. Tapi bila sampai kat kebun tu, apa berlaku? Semua dah hangus. Mereka kata apa? Kita dah tersilap kebun. Ini bukan kebun kita. Sebab mereka tak terfikir pun kebun yang besar, yang banyak buah itu boleh hangus semua sekali. Okey. Lepas tu? Assalamualaikum. Lepas tu apa dia? Ayat sebelum ni. Lepas mereka perhati betul-betul bahawa itu adalah kebun mereka, mereka kata apa? Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami sebenar, kebun kita bukan hangus, kita bukan tersesat jalan. Tapi sebenar kita diharamkan oleh Allah daripada hasil kebun. Kenapa? Sebab apa Allah hanguskan kebun mereka? Apa pengajarannya? Apa dia? Ada satu lagi sebab. Sebabnya dia tak nak bagi hak orang miskin. Hak orang miskin berapa peratus? Katalah keluar zakat kan 2 poin. Dia haramkan hak orang miskin 2.5%, maka Allah haramkan hak dia 100%. Kan? Sebab kamu tak nak bagi hak orang miskin, aku tak akan bagi 100% kepada kamu. Maka Allah hancurkan semua sekali. Lepas tu jangan tak bagi hak orang. Hak orang Allah minta sikit je. Okey. Lepas dah mereka sedar kesalahan mereka, keluar ayat ni. Qala awsatuhum. Telah berkata, awsat. Apa makna awsat? Wasat. Dalam adik-beradik itu ada yang okey lah, yang baik. Masa mereka rancang, tak nak bagi pada orang miskin, ada yang baik. Yang adil, yang kesian pada orang miskin. Tapi nasihat dia tak didengari oleh adik-beradik yang lain.
Maka bila dah kebun terbakar hangus, orang yang baik ni, adik-beradik yang baik, ulang balik. Dia kata apa? Qala awsatuhum, telah berkata orang yang paling sederhana ataupun yang adil di kalangan mereka, alam akul lakum, bukankah aku berkata kepada kamu, laula, alangkah baiknya kamu tusabbihuna. Apa makna tusabbihun? Kalau kita terjemah, kan aku dah cakap pada kamu, kamu kena berzikir pada Allah, subhanallah, subhanallah. Betul tak makna tu? Tak betul? Kan aku dah cakap, jangan, alangkah baiknya kalau kamu mentaati Allah. Apa mentaati Allah? Bagi hak orang miskin. Boleh faham? Jadi mana sabbaha yusabbihu, betul lah mensucikan Allah dari segi mulut, lisan, tapi kemuncaknya ialah mentaati Allah. Jadi bila seseorang sebut subhanallah tapi dia tidak mentaati Allah, sebenarnya dia bukan mensucikan Allah. Dia berpura-pura. Banyak tak macam tu? Banyak. Saya selalu sebutkan, ramai orang kita bila dia nak makan, dia baca doa tak? Kan? Baca doa dengan family dalam keluarga kan. Tapi buka aurat. Adakah doa itu mengagungkan Allah? Bukan. Jadi jangan baca doa selagi mana kamu tak mentaati Allah. Sebab doa tu ialah antara ciri-ciri membesarkan Allah. Dan tanda membesar Allah yang paling utama, taat. Boleh faham? Jadi tutup aurat wajib. Baca doa sunat. Tengok ada kefahaman masyarakat kita kan. Doa tu penting, minta berkat. Tapi dalam masa sama dia minta pada Allah, dalam masa sama dia menentang Allah. Dia tak sedar. Okey? Jadi tasbih kemuncaknya ialah makna dia mensucikan Allah daripada kekurangan, kelemahan, keaiban. Tapi kemuncaknya bukti kita mengatakan Allah tidak lemah, Allah tidak kurang. Buktinya apa? Dengan cakap Allah. Bila lawan je, kita tak mensucikan Allah. Walaupun kita berzikir subhanallah 1000 kali setiap hari. Okey, satu makna tasbih. Tasbih dari segi bahasa mensucikan Allah dari keaiban, kelemahan, kekurangan. Tapi akhirnya membawa kepada apa? Makna yang kedua iaitu taatullah. Okey, makna yang kedua, tasbih juga ialah bermakna daripada perkataan sabaha, iaitu pergerakan. Sabaha makna dia pergerakan. Bahkan dalam bahasa Arab kalau berenang dia panggil apa? Yasbahun. Berenang makna dia dalam bahasa Arab yasbahun. Bila berenang bergerak tak? Jadi apa kaitan mensucikan Allah dengan pergerakan? Maksudnya ialah bila kita mensucikan Allah, mesti ada satu proses pergerakan, iaitu dengan kita mensucikan Allah, kita semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat. Bila kita mensucikan Allah, tapi tak dekat pun pada Allah, itu bukan mensucikan Allah. Okey, ada dalil tak yang sabaha ni, makna dia pergerakan? Cuba buka surah ni. Wa fi kullin fi kulli falakin yasbahun. Surah apa ni? Yasin. Ayat berapa? Tak apalah, tak ingat nombor ayat. Cuba terjemah. Betul tak? Dia ayat 40. Ayat 40. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa fi kulli falakin kan? Wa kullun, okey, silap. Wa kullun fi falakin yasbahun. Sebelum ni Allah kata apa? Tidak patut matahari mendahului bulan. Dan tidak patut juga malam mendahului siang. Maksud apa tu? Makna tak mungkin bertemu antara siang dan malam ataupun matahari dengan bulan.
Bila datang matahari, bulan tidak ada. Bila datang bulan, matahari tidak ada. Kemudian Allah simpulkan, semua tu wa kullun. Dan semua itu matahari ke, bulan ke, siang ke malam, fi falakin, dalam orbit dia, yasbahun. Okey, apa makna yasbahun di sini? Beredar, bergerak. Jadi yasbahun makna dia juga ialah bergerak. Jadi siapa saja yang mensucikan Allah, dia mesti ada pergerakan. Pergerakan ke mana ni? Bila kita mensucikan Allah, kita berzikir, dia mesti ada satu pergerakan, iaitu kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita berzikir beratus kali ke beribu kali tapi tak rasa dekat, itu kita ada talbisu iblis. Kita ditipu oleh iblis. Mulut berzikir tapi fikiran melayang. Kita tak rasa kemanisan dan tak rasa semakin dekat kepada Allah. Okey. Jadi sucikan nama Tuhan engkau Al-A'la, yang maha tinggi. Okey, Allah kata sabbihisma rabbi. Sabbihisma rabbika. Sucikan nama Tuhan engkau. Kenapa Allah tak kata sabbihis rabbika? Sabbih rabbaka. Kan, sucikan Tuhan engkau. Tapi Allah sebut sucikan nama Tuhan engkau. Apa beza? Allah suruh? Nama-nama dia, kebesaran dia, daripada kekurangan dia, kelemahan dia. Jadi sebenarnya kita nak sucikan Allah daripada kekurangan, kelemahan kan? Dan kita nak sucikan Allah, mesti kita kenal Allah. Nak kenal Allah melalui apa dia? Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Sebab itulah Rabb ni zat. Kita tak boleh kenal zat Allah sebab dia tak nampak. Tapi kita boleh kenal melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi maksud ayat inilah, sucilah Tuhan engkau dengan menyebut nama-namanya. Dengan menyebut nama-nama Allah. Nama Allah ni maksud dia ialah apa saja yang membawa kepada makna kita mensucikan Allah, membesarkan Allah. Contoh, subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar. Bahkan setelah turun ayat ni, Nabi kata apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi kata apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan perintah Allah ini ketika kamu sujud. Sekarang Allah perintah tak? Sucikan nama Tuhan engkau kan? Bila Allah perintah, kita kena laksanakan. Macam mana nak laksanakan perintah Allah dalam ayat ni? Macam mana? Tak, Allah kata sucikan nama. Sucikan subhana. Sucikan nama Tuhan engkau. Subhana rabbi. Rabbiya. Rabbikal a'la kan? Sesuai dengan perintah Allah ialah kalau rabbika, Allah perintah pada kita. Bila kita jawab, rabbi. Kan? Kemudian a'la teruskan, kekalkan. Al-a'la. Subhana rabbiyal a'la. Betul? Bila kita baca ni? Jadi Nabi kata, setelah turun ayat ni, Nabi kata, jadikan zikir ini ketika sujud. Boleh? Jadi maksud sebut sucikan nama Allah ialah dengan zikir macam ni. Tak boleh kita kata, anda tengok, Allah suruh zikir sebut nama Allah. Kita sebut Al-Azim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Tak. Perintah Allah dalam Al-Quran dipraktiskan oleh Nabi. Nabi tak kata ketika sujud Al-Azim, Al-Ghaffar, Al-Jabbar. Tak. Yang Nabi baca pada Subhana Rabbiyal A'la. Okey. Kita balik pada ayat ni. Sucikan nama Tuhan engkau Al-A'la, yang maha tinggi. Apa maksud yang maha tinggi? Yang paling atas. Yang paling atas dari segi apa? Segala kebesaran. Al-A'la ni ada dua. Satu,
zat Allah. Yang kedua, sifat. Zat Allah duduk kat mana? Zat Allah duduk kat mana? Arash ni yang paling tinggi ke atau ada lagi yang lebih tinggi daripada arash? Paling tinggi. Jadi Tuhan engkau yang maha tinggi, pertama dari segi zat Allah berada di tempat yang paling tinggi. Itu dari segi zat Allah. Yang kedua, paling tinggi maksudnya ialah sifat Allah, iaitu kedudukan Allah ataupun martabat ataupun darjah. Boleh? Kalau di Malaysia, darjah yang paling tinggi siapa? Raja, agung. Agung kan? Boleh? Jadi sekarang Allah beritahu, Allah perintah kita sucikan dia. Yang kemuncaknya ialah mentaatinya. Dan kemudian dalam ayat sama Allah beritahu, sebab apa kita kena sucikan dia? Kenapa kita kena taat pada dia? Apa jawapannya? Sebab apa? Ada dua sebab. Dalam satu ayat ni ada perintah dan ada sebab. Kenapa Allah perintah? Sebab pertama, sebab dia adalah dia pencipta kita. Yang kedua, dia bukan setakat pencipta tapi dia maha tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi pada tu. Jadi Allah nak mengajar bahawa agama ni memang sesuai dengan akal. Betul tak? Betul tak? Akal mengatakan apa? Kalau kita nak puja orang, kalau nak dengar cakap orang, maka dengarlah yang paling baik. Jangan kita buat sesuatu, kita dengar yang kita buat. Kan? Janganlah kita dengar cakap bos, tak dengar cakap Rabbikal A'la. Kan? Jangan dengar cakap suami yang bukan tinggi mana pun. Dia pendek je. Kan? Tapi kita dengar dia tu suami lebih daripada dengar Rabbikal A'la. Tak masuk akal. Okey, kemudian Allah huraikan lagi kehebatan Allah, kebesaran Allah, sehingga semua kita wajib mensuci dan taat kepadanya. Apa dia? Allazi, yang, iaitu allazi yang khalaqa. Khalaqa yang telah mencipta. Fasawwa, lalu dia nak terjemah apa sawwa? Orang kita suka baca surah ni kan? Okey, apa makna sawwa? Sawwa dia daripada, kalau masdar dia tasfiyah, menyamakan, meratakan, menyempurnakan, melengkapkan. Jadi Allah bukan setakat mencipta tapi dia melengkapkan, menyempurnakan. Okey, dalam ayat ini Allah sebut tak Allah mencipta apa? Sebut tak? Dan Allah sebut tak? Tak sebut kan? Allazi khalaqa. Khalaqa apa? Tak sebut. Khalaqal insan ke khalaqal hayawan, tak. Bila tak sebut maksudnya semua. Jadi yang mana lebih kuat hujah? Daripada Allah menyatakan Allah mencipta manusia ataupun Allah tak sebut langsung? Yang mana lebih kuat? Tak sebut langsung lah, sebab kalau sebut mencipta manusia, mungkin yang lain Allah tak cipta. Boleh faham? Jadi kalau tak sebut, mana Allah nak beritahu apa? Tak ada sesuatu yang ada, mereka semua dicipta oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau semua yang ada dicipta oleh Allah, makna apa tu? Makna apa? Semua yang ada adalah dicipta oleh Allah. Makna semuanya adalah makhluk. Kalau semua makhluk, semua adalah lemah. Jadi jangan takut, jangan gurut, jangan rasa kehebatan. Sebab semua adalah makhluk. Boleh faham? Jangan takut COVID. Jangan takut pada Dajjal.
Dajjal dicipta oleh Allah tak? Jangan takut. Kemudian kehebatan Allah, Allah bukan setakat mencipta, tapi Allah melengkapkan. Okey, sekarang kita nak faham apa maksud Allah melengkapkan. Bila Allah sebut, kita kena faham sehingga kita rasa, ya Allah, hebatnya Tuhan. Kalau tak, macam sia-sia Allah sebut perkataan sawa kan. Baca berpuluh tahun tapi tak rasa kebesaran. Apa dia? Macam mana tu? Tidak ada kelemahan dan kekurangan sedikit. Orang cacat yang tak ada kaki, tak ada tangan. Ada orang buta tak? Ada? Orang buta, Allah sawa tak? Ya. Sawah. Sawah. Sawa. Macam mana? Di sisi kita lah. Tapi ada hikmah lah sebenarnya kita tak faham. Allah berkenaan dengan manusia dalam banyak-banyak ciptaan, semua Allah sawa. Tapi yang paling baik ciptaannya apa dia? Manusia. Ada dalil? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia sebaik-baik. Termasuk tak manusia yang cacat? Masuk? Jadi kalau orang tak ada kaki, tak ada tangan, kita boleh tak kata, kamu ni adalah yang ciptaan paling baik? Boleh? Jumpa dia kata, kamu adalah yang dicipta oleh Allah paling baik. Boleh? Nanti dia bagi penampakan. Dia yang kata tak baik tu siapa dia? Persepsi kita. Tapi pada sisi Allah, semua baik. Termasuk orang gila. Kalau kita kata Allah cipta orang gila tak baik, kita kata Allah yang tak pandai mencipta. Kadang-kadang orang baik, orang gila dengan kita yang tak gila, mana lebih baik? Orang gila tak pernah mengumpat. Kalau mengumpat pun tak berdosa. Dia tak takut pada konspirasi Yahudi. Tak takut dia. Dia relax, tenang aja. Okey. Maksud sawa di sini, dalam tafsir disebut, Allah cipta manusia ataupun apa saja makhluk lengkap. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mulut untuk makan, kan? Bila makan, ada tempat untuk proses di mana? Perut. Bila dah proses, ada tempat keluar. Semua tu sawa. Cuma manusia ni paling baik sebab apa? Sebab bentuk ciptaan manusia terbaik. Kepala ke atas, perut kat tengah, punggung kat bawah kan. Tapi kalau binatang, dia sawa tapi bukan ahsani taqwim. Kepala depan, perut sama tinggi tak? Perut dengan kepala. Lepas tu tempat buang sama tinggi tak? Kepala dengan tempat buang sama tak? Dia sawa tapi bukan ahsani taqwim. Ya. Dan juga sawa maksudnya apa saja yang diperlu oleh manusia ada. Nak melihat, Allah cipta mata. Nak mendengar, Allah cipta telinga. Nak merasa, Allah cipta deria rasa pada lidah. Itu makna sawa. Dan semua tu tak boleh dicipta oleh manusia. Manusia boleh buat apa? Dalam zaman Nabi kan, mungkin orang kata zaman Nabi tak ada teknologi. Jadi mungkin manusia tak boleh mencipta. Okey, sekarang teknologi canggih tak? Manusia boleh cipta kapal terbang, boleh cipta robot. Tapi boleh tak mencipta seekor lalat? Dalam teknologi yang canggih, dan panggillah pakar-pakar, engineer yang hebat, supaya mereka cipta seekor lalat. Boleh? Kenapa tak boleh? Kapal terbang besar boleh cipta. Robot yang besar, sekarang robot macam-macam kan? Vacuum robot pun ada, tahu tak? Dia boleh pergi tempat yang kotor dan tempat yang dah pergi dia tahu. Dia tak akan pergi lagi. Tahu tak? Kalau nak beli, kontak saya. Okey. Jadi kenapa manusia tak boleh cipta lalat? Yang besar boleh. Telefon canggih tak? Apa yang berlaku kat Palestin, kat Amerika?
Masa tu juga kita dapat tahu dah tengok gambar sekali. Gambar pula clear macam depan kita. Tapi nak cipta lalat tak boleh. Jantung. Nak buat tak boleh sangat kecil jantung. Dia boleh cipta robot kan? Robot boleh berjalan tak? Tapi robot tu ada perasaan. Tak ada. Robot tu lapar tak? Tak ada. Boleh makan? Tak ada. Sebab tu Allah kata yang betul-betul mencipta Allah. Manusia tak boleh. Hebat macam mana pun tak boleh. Dia boleh cipta COVID tak? Ha? COVID dia boleh cipta. COVID dia boleh? COVID-19. Macam mana kita tahu dia yang cipta COVID? Kita kaji ya. Ha? Apa sumber kajiannya? Quran ke hadis ke? Kalau sumber kajiannya bukan Quran bukan hadis, mungkin betul, mungkin salah. Itu kaedah dia. Imam Malik kata, kalau kata-kata manusia kita boleh terima dan boleh tolak. Kecuali Quran dan hadis itu wajib terima. Kan? Nak beriman silakan, tapi tak nak beriman? Okey. Okey. Wallazina dan yang qadar apa dia? Yang telah menetapkan takdir. Yang telah menetapkan. Menetapkan apa ni? Ha? Menetapkan apa dia? Menetapkan ajal seseorang, rezeki seseorang. Tengok hebat. Allah bukan setakat cipta. Ada orang buat sesuatu tapi akhirnya dia tak mampu nak menguruskan apa yang dia buat. Mati macam tu je. Ya? Tapi Allah mencipta. Yang kedua, Allah melengkapkan apa yang diperlukan. Yang ketiga, Allah menetapkan ajalnya, umurnya, rezekinya, semua Allah dah tetapkan. Dan kemuncaknya, fahada. Lalu, dia hada ni apa? Menunjukkan. Apa makna menunjukkan? Dua. Hada ni menunjukkan dua. Satu, kauniyah. Yang kedua, syar'iyah. Allah menunjukkan dari segi kauniyah, iaitu apa saja yang Allah cipta, dia akan tahu nak cari rezeki macam mana, nak pegang macam mana. Bagi contoh, ulama sebutkan contoh bayi yang baru lahirkan. Bila dia baru lahir, dia terus pandai tak isap susu mak dia? Ke kena ikut kursus dulu? Terus kan? Letak kat situ terus dia isap. Betul? Itu maksud fahada. Fahada. Tak payah susah-susah. Kadang-kadang binatang semut ni dia ada akal tak? Akal tak ada, otak ada tak? Ada kan? Okey. Semut bila dia nak buat rumah dia buat tempat rendah ke tinggi? Oh, tak pernah buat kajian. Buatlah kajian, ini sumbernya Quran. Tak, biasa semut kalau buat rumah dia tempat tinggi. Sebab apa? Sebab dia takut bila hujan tenggelam habis. Itu apa tu? Hada. Allah bagi ilham pada dia untuk selamatkan diri. Dan kalau ada makanan dalam busuk rumah dia tu, bila tengah hari dia keluarkan. Supaya apa? Biar kena cahaya matahari supaya makanan tu tak rosak. Siapa ajar dia? Fahada. Allah yang tunjukkan. Kalau kita tengok binatang kan, saya pun tak tahu. Sekarang saya suka tengok dokumentari pasal binatang kan. Yang binatang beruan, harimau, makan gajah, makan. Kadang-kadang dia makan binatang lebih besar daripada dia. Dan Allah sawa kepada harimau, singa, iaitu apa dah? Allah sediakan alat untuk dia makan. Sebab tu harimau ni, binatang yang buas ni, Allah tak jadikan dia duduk kat bandar. Allah jadi dia di hutan. Sebab makannya dia apa dia? Kat hutan. Dia nak makan apa?
Makanan dia ialah binatang. Jadi nak pegang binatang kena ada alat. Allah jadikan gigi. Itu sawwa. Kan? Dan kalau siapa bisa tengoklah, bila harimau terkam rusa ke kijang ke, dia terkam kat mana? Leher. Dia melompat tu, melipat, dia tekan kat leher. Kenapa kat leher? Macam kita lah, kita nak sembelih kat leher kan? Sebab kalau pegang kat situ, dia tak boleh buat apa dah. Itu fahada. Berulang, Allah ciptakan dia, makanan dia apa dah? Termasuklah binatang. Maka Allah jadikan kuku dia tu boleh pegang dan boleh bawa terbang. Kadang-kadang anak kambing, dia pegang tak jatuh. Itu sawwa. Subhanallah. Kambing pula, makanan dia apa dah? Allah tak jadikan kambing tu ada taring. Sebab nak makan rumput tak perlu taring. Itu sawwa. Boleh? Okey, itu hada kauniyah. Hada syariah apa dah? Allah juga menunjuk ciptaannya dari segi syariah, iaitu khas untuk manusia, iaitu jalan petunjuk. Melalui apa dah? Fitrah semula jadi manusia. Manusia secara semula jadi, dia tahu yang mencipta bukan berhala, yang mencipta bukan manusia, yang mencipta ialah Allah. Maka yang menyembah berhala pun, bila ditanya pada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, fitrah mereka akan menjawab apa? Dari mana tu? Fahada. Allah yang bagi petunjuk. Kan? Sebab itulah Fir'aun kan, walaupun dia kufur kepada Allah, walaupun dia mengaku Tuhan, tapi last minute bila dia lemas, dia kata apa? Dia beriman tak pada Allah? Dari mana dia dapat perasaan tu? Sedangkan dia mengaku Tuhan. Kalau kamu Tuhan, selamatkan diri sendirilah. Fahada. Boleh? Jadi kalau manusia kufur kepada Allah, Allah zalim tak? Tak. Kemudian wallazi, dan yang akhraja, telah mengeluarkan. Al-mar'ah. Mar'ah apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Ini juga kehebatan Allah. Apa kehebatan Allah pada ni? Akhrajal mar'ah. Semua ni Allah nak bagi kita sebab apa ni? Khalaqa 1, fasawwa 2, qaddara 3, hada 4, akhrajal mar'ah 5. 5 benda ni Allah sebut ni sebenarnya apa tujuannya? Kenapa Allah nak tunjuk dia sempurna? Sebenarnya 5 ni sebenarnya Allah nak bagi kita sebab apa? Kamu kena sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Sebab Tuhan dia khalaqa, dia sawwa, dia qaddara, dia hada, dan dia boleh mengeluarkan. Jadi kalau kamu nak mensucikan makhluk yang lain sangat-sangat tak waras. Kan? Kehebatan Allah boleh keluarkan tumbuhan apa dia? Daripada hujan, air yang kosong, tak ada rasa, tak ada warna, kemudian masuk ke tanah yang tak ada rasa, tak ada warna, tiba-tiba keluar mukhtalifan alwanuha dalam surah Fatir. Allah kata dikeluarkan buah-buahan mukhtalifan alwanuha. Bila keluar tanah yang kosong, tak ada warna, air hujan pun kosong, tapi bila keluar berbeza warnanya. Ada buah warna merah, ada kuning, ada oranye, ada macam-macam warna. Rasa berbeza. Itu hanya Allah yang berkuasa melakukan. Okey, kemudian lalu faja'alahu, dia menjadikannya Gusa'an. Gusa'an apa mana? Gusa' mana kering. Kering ni tumbuhan ni. Sebenarnya Allah jadikan tumbuhan ni, apa faedah yang paling besar? Tumbuhan. Makanan untuk binatang lagi. Kita makan tak? Makan tumbuhan. Makan ulam kan? Ulam. Sayur-sayur kan? Dan makanan untuk binatang, makanan untuk
kita dan makanan binatang yang makan tumbuhan tu pula menjadi pula makanan kepada kita dan makanan kepada binatang yang lain. Mana semuanya berpunca daripada apa? Tumbuhan. Jadi di sini menunjukkan kebesaran Allah, di sini juga menunjukkan rahmat Allah. Tanpa tumbuhan ni manusia mati, haiwan mati, harimau pun boleh mati. Dia nak makan kambing tak boleh sebab kambing tak ada makanan. Kemudian Allah nak beritahu kehebatan Allah juga, tumbuhan ni masa tumbuh subur, cantik kan? Tapi lepas tu Allah jadikan dia kering, kemudian ahwa. Ahwa kehitaman. Kan bila tumbuh-tumbuhan dah lama-lama kering, lama-lama bertukar jadi warna hitam. Hebat tak Tuhan? Mula-mula keluar warna apa? Hijau. Lepas tu masa berbuah kuning sikit kan. Bila dah kering hitam kan. Benda yang sama, tak ada pewarna tapi boleh bertukar macam-macam warna. Di sini juga Allah nak beritahu apa ni? Allah keluarkan tumbuhan, lalu lepas tu kering dan mati. Ada satu lagi message Allah nak beritahu. Selain pada kebesaran Allah, selain pada rahmat Allah kepada manusia, satu lagi message. Kena sifat-sifat Allah melalui sampai daripada apa yang Ustaz. Tak, yang pasal tumbuhan ni. Allah keluarkan tumbuhan, subur. Lepas tu tak berapa lama, kering, mati. Peringatan tentang apa? Kehidupan kita. Jadi kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa lama je. Tak, Allah bagi contoh. Sebenar, kehidupan kamu ni macam binatang je. Macam tumbuhan. Sekejap je hijau, lepas tu, tengok-tengok minggu depan kering mati. Seolah macam tu lah. Walaupun umur kita 70 tahun. Sebab itulah, bila setiap orang mati, Allah tanya dalam kubur kan, atau pada akhirat. Berapa lama kamu hidup kat dunia? Kita jawab apa? 1 hari ataupun sebahagian hari. Dan sebab itulah bila mati, semua nak minta balik ke dunia. Seolah 70 tahun tak cukup. Betul? Tapi 70 tahun itulah yang mereka membuang masa. Cuba buka surah Fatir. Ayat saya tak ingat lah. Saya ingat ayat je. Boleh Google. Wahum yastarikhuna. Wahum yastarikhuna. Fiha. Lebih kurang belah-belah ke puluh-puluh? Belas. Rasa lebih pada 20. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayral ladzi kunna na'mal. Qala awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru. Jumpa? 25. Ha? Tak jumpa? 18? Kenapa lambat cari? Surah Fatir. Ayat dia berapa? Ha? Wahum yastarikhuna. 37. Apa? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Waja'akumun nazir. Fazuqu fama lizzalimina min ansar kan? Min ansar ke min nasir? Okey. Cuba kita terjemah. Wahum yastarikhuna. Dan mereka menjerit-jerit. Ini orang yang tak beriman. Ha? Mereka menjerit, meraung. Di mana ni?
fiha dalam neraka. Sambil-sambil menjerit, mereka berdoa, minta pada Allah, Rabbana. Masa ni mereka minta pada Tuhan. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna. Apa makna akhrijna? Keluarkan kami daripada neraka untuk apa? Na'mal salihan, untuk kami beramal soleh. Amal soleh yang mana ni? Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang berbeza dengan yang kami amalkan dulu. Makna yang kami buat dulu kat dunia sebenarnya bukan amal soleh. Sekarang kami nak amal soleh. Maka apa Allah jawab? Berlaku tak? Allah jawab pada mereka. Jadi berlaku tak interaksi antara ahli neraka dengan Allah ataupun malaikat? Berlaku tak? Berlaku. Awalam, Allah jawab, bukankah nu'ammirkum, kami telah nu'ammir mana daripada umur, kami panjangkan umur kamu masa kat dunia, ma yatazakkaru fihi, apa yang boleh diambil pengajaran dalam umur kamu yang kami panjangkan oleh siapa? Man tazakkar, oleh orang yang, kalau orang tu nak ambil peringatan, sebenarnya dia boleh ambil dah dalam umur kamu tu. Berapa tahun? 50, 60, 70. Kalau nak ambil peringatan, boleh je. Sebenarnya kita nak ambil peringatan, nak dapat peringatan, perlu tak umur 50 tahun? Tak perlu. Berapa banyak masa kita perlukan untuk dapat peringatan? Kadang-kadang 1 minit je. Kadang-kadang sentuhan ayat, 1 minit, kita dapat peringatan. Tapi tiba-tiba 60 tahun tak dapat peringatan. Makna apa tu? Kamu bukan saat tak cukup masa. Kamu memang tak nak. Betul tak? Kamu boleh buat macam-macam masa umur 60. Satu benda je tak boleh. Apa dia? Tadabbur Al-Quran. Padahal Quran ada depan rumah kamu. Depan, dalam rumah kamu. Kemudian Allah kata apa? Waja'akumun nazir, peringatan, pemberi peringatan dah datang tak pada kamu? Dah. Kemudian Allah kata, okeylah. Senang cerita apa dah? Hazuku, rasalah azab ini, jangan banyak cakap, rasalah. Fama lizzalimi min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim daripada penolong. Teruskan. Okey. Kemudian habis habis ayat yang kelima, bahagian yang pertama. Ini surah Fatir kan, ayat 37. Jadi ayat 1 hingga 5 ni, pasal pertama daripada surah Al-A'la, iaitu cerita pasal ketuhanan. Kan? Selepas cerita pasal ketuhanan, apa cerita yang kedua yang penting? Selepas cerita pasal ketuhanan, apa cerita yang kedua yang terpenting? Kerasulan. Kan? Kalau beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan Rasul, sia-sia. Maka Allah cerita pula pasal Rasul. Sanuqri'uka, kami akan nuqri'uka, baca kepada engkau, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Okey, apa maksud ayat ni? Apa maksud ni? Allah hantar Jibril untuk ajar Nabi baca Quran kan? Tapi ayat ni cuba tengok, mesti ada latar belakang dia. Allah kata kami akan baca pada engkau Quran dan engkau tidak akan lupa. Kenapa Allah sebut engkau tidak akan lupa? Macam seolah apa? Bila Allah bagi jaminan engkau tak akan lupa, seolah Nabi tu takut lupa. Sebab tu Allah bagi jaminan engkau tak akan lupa. Betul tak? Nabi ada kerisauan, takut lupa Al-Quran. Betul? Ada dalil?
Surah apa? Bukan surah Al-Qiyamah. Ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kemudian inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kemudian Faiza apa? Faiza qara'na fattabi' Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Summa inna alaina bayana. Okey, cuba tengok maksud. Allah kata la tuharrik. Allah bagi arahan pada Nabi, la tuharrik, jangan kamu gerakkan dengan Quran tu lisanaka. Jangan gerakkan lidah engkau. Bila ni? Ketika Jibril baca. Sebab bila Jibril baca, Nabi terus baca. Maka Allah larang, jangan gerakkan bibir engkau ketika malaikat Jibril baca. Sebab apa Nabi gerakkan bibir ketika malaikat sedang baca? Lita'jala bih, sebab engkau nak gopoh. Kenapa Nabi nak gopoh sangat ni? Nabi takut lupa. Jadi dia takut kalau Jibril baca habis baru dia ikut, dah lupa dah. Maka sebelum Jibril habis, Nabi dah ikut. Maka turun ayat melarang, jangan ikut sehingga Jibril habis baca. Okey, soalnya kenapa Nabi gopoh, kenapa Nabi takut lupa? Kita ada tak rasa takut lupa Al-Quran? Ada tak risau je lupa Quran? Ada? Muka langsung tak risau. Tak, kita nak lupa apa? Tak hafal pun. Nak lupa apa? Kalau 3 ku lupa tak? InsyaAllah tak akan lupa sebab baca daripada kecil lagi kan. Jadi sebenarnya kita tak ada rasa takut lupa. Sebab apa? Kita tak hafal. Kenapa kita tak hafal? Sebab kita rasa Quran tak penting. Tapi kenapa Nabi risau ni? Takut lupa, Nabi pun cepat baca-baca sehingga Allah larang. Kenapa? Sebab bagi Nabi Quran ni satu benda yang sangat besar. Yang Nabi dah tunggu 40 tahun. Sampai Nabi pergi ke Gua Hira nak tunggu ni lah. Tiba-tiba datang. Oh, bila dapat tu, Nabi cukup teruja dan cukup jaga. Sampai tak sempat Jibril habis, dia ikut dah. Satu. Yang kedua, Nabi takut lupa sebab Nabi tak boleh membaca. Jadi bila tak boleh membaca, tak boleh menulis, Nabi banyak bergantung pada apa? Ingatan. Sebab tu Nabi risau. Kita boleh tak membaca? Boleh tak menulis? Sebab tu kita tak risau. Quran ada kat depan je, nak lupa apa? Okey. Kemudian Allah kata apa? Inna alaina. Allah bagi jaminan. Allah hiburkan hati Nabi. Sesungguhnya alaina, ke atas kami. Ke atas kami makna seolah-olah nak berkata kewajipan kami jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran. Nabi takut, Nabi lupa. Bahkan Allah bagi jaminan. Kami jamin, kami akan kumpul Quran dalam dada kamu. Berapa juzuk? 30. Bukan 10 juzuk, 30 juzuk. Kami akan kumpul dalam dada kamu. Kemudian, faiza qara'na, Allah bagi arahan. Bila kami baca, iaitu melalui Jibril lah. Fattabi' Qur'ana. Bila Jibril habis baca, baru ikut. Jangan cepat-cepat nak ikut. Kemudian lepas tu, Summa inna alaina. Lepas kamu dah ikut apa yang dibaca oleh Jibril dan kamu dah ingat, ada satu lagi tugas yang besar. Apa dia? Bayan. Bayan apa makna? Jelas. Makna yang kamu dengar, yang kamu hafal, belum tentu kamu faham. Maka kewajipan kami juga untuk menjelaskan
setiap maksud ayat Al-Quran. Makna apa? Quran bukan setakat untuk dibaca, dihafal, tapi mesti jelas maksudnya. Ar-Rahmanu 'allamal, Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan tak kata sebab Allah sayang Allah baca Quran, tak. Allah sayang sebab tu Allah 'allama, mengajar sehingga kita faham. Okey? Kecuali apa yang Allah kehendaki. Kenapa ada ni kecuali ni? Kami akan baca Quran pada engkau, maka engkau tak akan lupa. Kecuali Allah kehendaki. Jadi ayat ni macam seolah Nabi, makna kalau Allah kehendaki, kamu akan lupalah. Okey, soalan, mungkin tak Nabi lupa? Ha? Mungkin tak Nabi lupa? Kenapa pula Allah kata fala tansa? Engkau tak akan lupa. Sekiranya Allah berkehendak. Sebenarnya ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu, nak bila Allah kata pada Nabi engkau tak akan lupa, takutlah. Mungkin ada perasaan aku tak lupa sebab aku Nabi. Tak. Engkau tak lupa sebab Allah nak kamu tak lupa. Jangan berbangga. Boleh faham? Pengajaran untuk kita apa dia? Bila kita ada ilmu, jangan berbangga. Saya banyak ilmu, tak. Kamu banyak ilmu, Allah nak bagi lepas sekelip mata. Betul tak? Ada orang ilmu bukan main banyak. Tengok-tengok stroke. Nak cakap sepatah pun tak boleh. Terketar-ketar. Jadi Allah nak begitu, walaupun engkau Nabi, semua kelebihan kamu tak lupa sebab kehendak Allah. Jadi apa saja kita buat, jangan lepaskan diri kita daripada kehendak Allah, masyiatullah. Kemudian Allah begitu sebab, kenapa Allah boleh pastikan Quran 30 juzuk duduk dalam dada Nabi dan Nabi tak lupa? Kenapa Allah boleh buat? Sebabnya, innahu, sesungguhnya, dia, iaitu Allah, ya'lamu, mengetahui. Al-jahra, yang nyata. Kalau solat jahriyah kan, solat jahriyah daripada sinilah, solat baca kuat. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Okey. Jadi apa maksud ni? Allah tahu apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Sebenarnya ini ayat ni adalah sebab. Allah nak begitu sebab. Sebab apa? Sebab macam mana Allah boleh jadikan kamu tu boleh ingat 30 juzuk? Satu ayat pun Nabi tak lupa. Sebab Allah tahu benda yang zahir, benda yang tersembunyi. Jadi apa susah sangat Allah nak lekatkan Quran dalam hati kamu 30 juzuk? Bukan susah bagi Allah. Sebab itulah isu. Ada satu artikel yang terbaru. Bukan, mungkin dah lama tapi Ana baru baca. Ada yang mengatakan, sebenarnya dia mengatakan Nabi bukan buta huruf. Nabi bukan buta huruf. Sebab apa? Alasannya apa? Sebab bila kita kata Nabi buta huruf, itu merendahkan martabat Nabi. Kan? Dia katalah penulis tu ada PhD dalam bidang agama. Dia kata sejak saya belajar saya tak boleh masuk dalam kepala. Kenapa kita kata Nabi buta huruf? Sehingga dengan sebab buta huruf orang musyrikin menghina Nabi. Jadi itu asas untuk penghinaan orang musyrik kepada Nabi. Jadi sebenarnya Nabi tak buta huruf. Dia kata dia cari-cari bukti. Satu masa dia masuk Masjidil Haram, dia jumpa orang tua. Orang tua tu bagi tahu dia, sebenarnya Nabi tak buta huruf. Sebab dia kata, orang tua tu orang Arab lah. Perkataan al-ummiyu bermakna daripada perkataan apa? Ummu ataupun ibu kan? Ibu. Bila ibu ni makna apa? Ini nak bagi tahu maksud sebenar ummiyu itu yang mencakupi semua benda. Jadi Nabi bila sebut ummiyu bukan buta huruf, tapi Nabi yang mengetahui segala benda. Dia tafsir pakai akal. Sedangkan banyak ayat-ayat Quran yang Allah sebut Nabi tak tahu membaca, Nabi tak tahu apa-apa sebelum jadi Rasul. Dan sifat buta huruf Nabi bukan satu kehinaan. Bukan. Bahkan satu kelebihan. Kenapa satu kelebihan? Allah sebut, saya lupa surah apa. Allah kata, kalaulah Nabi ni
boleh menulis dan boleh membaca. Orang musyrikin Mekah lagi tak boleh terima Nabi dan lagi menolak Quran. Sebab apa? Dia angkat ini rekaan Nabi. Sebab Nabi boleh membaca. Sebab tu buta huruf Nabi adalah satu kelebihan. Orang musyrikin tak boleh nak komplain. Mengatakan Quran direka oleh Nabi. Nabi baca maklumat daripada kitab lain. Tak mungkin. Sebab mereka kenal Nabi, mereka tak boleh membaca. Dan dalam surah Al-Jumu'ah, Allah kata apa? Huwallazi ba'asa. Ayat yang kedua. Fil ummiyina. Kan? Dia, iaitu Allah yang mengutuskan Nabi kepada siapa? Fil ummiyin. Ini bukan Nabi ni. Ni siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Jadi kalau ikut tafsiran Pak Cik tadi, yang mengatakan ummi adalah orang yang mengetahui segala-gala, maka Nabi dihantar kepada orang yang dah? Tak betul lah. Bercanggah lah. Ini ummi mana? Buta huruf. Okey. Kemudian Allah kata wa nuyassiruka, dan kami akan permudahkan engkau. Kami akan permudahkan engkau. Apa dia? Yusra. Untuk yusra ni apa makna? Tak, yusra. Inna ma'al usri. Apa makna? Bukan? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran ada kesenangan. Jadi yusra ni ialah senang. Okey, kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan senang. Iaitu amalan soleh. Ketaatan kepada Allah, Allah gambarkan dia adalah benda yang mudah. Okey. Kenapa? Kenapa Allah kata kami mudahkan benda yang mudah? Sepatut benda yang mudah tak perlu lagi dipermudahkan. Boleh faham? Faham tak? Sepatut kalau kita bagi tahu nak permudahkan benda yang susah. Ini benda susah tapi saya dipermudahkan. Tapi ayat ni lain. Kami permudahkan engkau untuk buat benda yang mudah. Macam mana? Ini lebih kepada bukan setakat diterima, dah mudah dilaksanakan. Contoh apa dia? Solat. Mudah ke susah? Solat. Lepas susah ke mudah? Mudah kan? Kalau solat tu mudah, kenapa Allah kata kami permudahkan? Kalau benda dah mudah. Tak, sebenarnya macam ni. Dia yusra ni, amal-amal soleh memang mudah. Tapi bukan semua orang mudah. Sebab tu, ramai orang salat ke ramai orang tak salat? Tak salat. Ramai orang panjat bukit ke ramai orang pergi masjid subuh? Panjat bukit. Sebenarnya yang mana susah? Panjat bukit ke pergi masjid tepi rumah? Pergi masjid. Tapi yang mana lebih ramai? Panjat bukit. Jadi kenapa benda yang susah ramai orang buat? Jadi seolah benda yang susah mudah. Dan benda yang mudah tak ramai orang buat. Seolah benda yang mudah susah. Kenapa? Jawapannya sebab semua benda yang mudah ni ialah benda yang nafsu tak suka. Solat nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka jadi susah. Bila susah Allah kata kami permudahkan. Berapa ramai yang tak boleh nak bangun salat subuh 2 rakaat tapi boleh bangun pukul 3 pagi pergi panjat gunung 5 jam. Kan? Berapa ramai yang tak boleh pergi masjid tapi naik basikal, cyclingan. Berapa kilometer? Masa saya pergi Jakarta, ada orang sini Bukit Jelutong, dia pergi ke Bandung. Daripada Bandung naik basikal 4, 5, 6 hari, 1 minggu lebih. Daripada Bandung sampai ke Jakarta, jumpa saya kat sana. Naik basikal. Allah.
Jauh, naik basikal. Kata tak penat ke? Ustaz seronok. Benda yang susah jadi seronok. Sebab apa? Sesuai dengan nafsu. Solat mudah, solat malam susah ke senang? Senang. Senang. Tapi ramai tak orang buat? Tak ramai. Kenapa tak ramai orang buat? Sebab Allah tak permudahkan. Kenapa Allah tak permudahkan? Sebab dia tak sabbih isma rabbikal a'la. Kalau dia sabbih isma rabbikal a'la, dia letak Allah sebagai yang hebat, bangun malam jadi mudah. Baca Quran jadi mudah. Tadabbur Al-Quran semua jadi mudah. Okey? Semoga kita termasuk dalam kumpulan ni. Ya Allah. Kadang-kadang orang duduk tepi masjid tak boleh pergi. Kadang-kadang orang duduk jauh, buta pula kan. Macam Abdullah bin Umi Maktum. Boleh pergi masjid. Buta. Sebab apa? Allah permudahkan. Kalau Allah tak bagi hidayah, benda yang paling mudah. Kadang-kadang nak salat witir satu rakaat pun, satu rakaat witir tu macam dia nak solat tarawih 23 rakaat. Tak berjaya. 11 bulan dia usaha, memang tak berjaya. Tiba-tiba bulan Ramadan 23 rakaat setiap malam berjaya, lancar. Sebab apa? Sebab 23 rakaat bulan Ramadan sesuai dengan nafsu kan, semua orang buat kan. Kalau kau tak buat pelik kan. Apa tu ada mori apa semua kan. Rugi. Lepas je habis satu Syawal, satu rakaat pun tak boleh buat. Sebab Allah tak permudahkan. Semoga asas nak Allah permudahkan ibadat ialah asasnya apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Kenalah Tuhan. Rasalah kebesaran Allah. InsyaAllah amalan kita akan menjadi mudah insyaAllah. Ayat ke-9 ni kita masuk fasa yang ketiga minggu depan insyaAllah. Mengapa Allah himpunkan ayat-ayat berulang dalam Al-Quran? Dia Allah sebut antara ciri-ciri Al-Quran ialah mathaniya. Mathaniya ni makna berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Sebab manusia ni memang pelupa. Bila pelupa, kena selalu diingatkan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang Allah sebut kisah Musa di berbagai-bagai tempat dalam berbagai-bagai surah. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Kadang-kadang Allah cerita panjang. Kadang-kadang Allah cerita ringkas. Jadi sebenarnya Allah ulang-ulang tu makna pertama benda tu penting. Yang kedua, sebab manusia ni suka mudah lupa. Bila dia terlupa surah Al-Baqarah, dia pergi surah lain, jumpa lagi kisah Musa dan mengingatkan dia balik dan ambil pengajaran. Mana? Tak ada salah. Kalau baca ayat 1 dalam solat witir, perlukah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Apa tu? Kalau baca ayat 1 dalam solat witir, tak faham lah. Perlukah baca subhanallah, alhamdulillah? Oh, maksud. Ummu Aisyah, soalan tak jelas lah. Baca ayat 1, ayat apa tu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tak perlu baca dalam solat. Itu zikir di luar solat. Apakah amalan yang terbaik di hujung usia ini antara solat rawatib dan solat sunat? Sunat? Solat sunat apa tu? Antara solat rawatib dan solat sunat. Sebenarnya rawatib pun dah sunat dah. Jadi soalan tak jelas. Tak, okey. Apa amalan terbaik di hujung kehidupan kita? Amalan terbaik ialah apa yang Allah perintah pada Nabi. Setelah Nabi buka kota Mekah kan? Lepas tu tak berapa lama Nabi meninggal. Tapi ada tak perintah Allah kepada Nabi dalam surah An-Nasr? Itu dia hujung-hujung tu. Tak berapa lama Nabi meninggal. Jadi ulama kata amalan terbaik di hujung usia kita ialah apa yang Allah perintah pada Nabi di hujung usia Nabi, iaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyakkan berzikir pada Allah, banyakkan mensuci Allah, banyakkan taat pada Allah dan banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Sebab harta yang paling mahal untuk kita menghadap Allah ialah keampunan. Keampunan. Dan tiket nak masuk syurga ialah keampunan. Jadi banyakkan istighfar, kurangkan dosa, bertobat bila buat dosa, terus bertobat.
Kenapa surah ini selalu dibaca dalam solat witir? Dia Nabi tak sebut sebab lah. Cuma kalau kita tengok maksud dia, makna surah ini menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang kewajipan kita mentaati Allah dan sebab-sebab kenapa kena mensucikan Allah, kenapa kena mentaati Allah. Jadi bila kita faham maksud ayat ni, kita akan menjadi semakin termotivasi untuk terus mentaati Allah, untuk terus membesarkan Allah, dan hasilnya insya-Allah segala amal kita akan menjadi semakin mudah. Wallahu a'lam. Adakah syaitan daripada kalangan jin mempunyai keupayaan untuk membaca fikiran manusia bagi membisik dan menghasut untuk menyesatkan manusia? Tidak ada. Manusia, syaitan tak boleh baca fikiran manusia. Fikiran manusia ni termasuk dalam perkara ghaib lah. Dan ghaib ni ada dua. Satu ghaib yang semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu kecuali Allah. Contoh seperti dosa pahala, azab kubur, syurga neraka. Yang kedua, benda ghaib yang nisbi, iaitu orang lain tak tahu tapi setengah orang lain tahu. Contoh apa yang berlaku di Maidin sekarang kan, kita tak tahu tapi orang kat situ tahu tak? Dia ghaib kepada kita tapi tidak ghaib kepada mereka. Jadi pemikiran manusia tidak ada dalil yang mengatakan jin boleh baca, sebab itu adalah benda yang ghaib. Jadi jangan takut pada jin. Jin ataupun syaitan, Allah sebut dalam Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Jadi bila Allah kata lemah, kenapa kita nak takut? Kuatkan iman kita. Saya cuba amalkan puasa putih. Semalam saya terlepas nak PJ. Tak payah cuba, buat terus je. Buat terus. Jangan cuba-cuba. Kemudian kalau terlepas, jangan bagi tahu kita orang. InsyaAllah ada masa akan datang, lengkapkan. Bila masa sesuai, kita nak baca subhanallah dalam percakapan kita. Okey. Bila kita tengok manusia yang kufur, manusia yang buat jahat, kita sebut subhanallah. Sebab apa? Sebab kejahatan tu bukan daripada Allah. Allah Maha Suci daripada perkara yang jahat. Bila orang tu buat jahat, itu adalah kehendak dan pilihan dia. Kita kata subhanallah, Maha Suci Allah daripada menjadikan orang tu jahat. Itu adalah pilihan dia. Kalau kita tengok ciptaan Allah yang cacat kan, kita kata apa? Jangan kata subhanallah. Kita kata Masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Kadang-kadang yang cacat tu kadang-kadang lebih baik daripada kita kan. Ada yang dulu orang putih kan, yang kaki tak ada, tangan tak ada kan. Bila bercakap beribu-ribu orang dengar kan. Cakap pula duduk atas meja, bukan duduk atas kerusi. Yang mendengar duduk atas kerusi. Tapi di Malaysia pun ada satu rancangan dalam TV Astro ke? Apa, syukur-syukur. Tengok tak? Oh bagus, semua tak tengok TV. Mesti banyak masa tadabbur Al-Quran. Syukur-syukur. Tangan dia cacat, dua kaki tak ada sekarang. Tapi dia cakap pasal motivasi, kadang-kadang sebut ayat Quran. Dan isteri dia lengkap anggota badan. Anak dia lengkap. Dia ada hampir setiap minggu rancangan dia. Kaki tak ada. Tengok anggota badan, orang tak pandang lah. Tapi dia ada satu program khas dalam TV. Kita kaki ada, tangan ada, tak pernah masuk TV kan. Itu bukan ayat untuk sujud sejadah. Bukan. Subhana rabbiyal a'la, yang Nabi kata jadikannya ketika sujud kamu. Sujud bila ni? Bukan sujud sejadah. Sujud mana-mana solat, bacalah subhana rabbiyal a'la. Termasuklah bila kita terlupa. Bila kita terlupa rakaat ke, kita pun sujud sahwi kan. Baca juga subhana rabbiyal a'la. Berapa lamakah boleh berdoa waktu dalam sujud ketika sembahyang fardu? Samakah dalam sembahyang sunat? Dia Nabi tak sebut. Dengar satu hadis Nabi kata, aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Nabi kata sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud. Sebab itulah
a'la Tuhan Maha tinggi kan? Bila keadaan yang paling sesuai kita sebut Tuhan yang Maha tinggi? Bila keadaan kita paling rendah, barulah sesuai dengan ucapan zikir tu. Baru kita rasa aku ni sangat hina, muka yang suci, aku letak tempat kaki, dan zikir yang paling sesuai ialah kita puji Allah yang a'la. Jadi subhana rabbiyal a'la dibaca ketika solat sujud mana-mana solat fardu ke, solat sunat ke, sujud sahwi kan. Kemudian berapa banyak Nabi kata fa'aksiru ad-du'a. Maka sebab ketika itu kamu paling dekat dengan Allah, Nabi pesan apa? Perbanyakkan doa. Nabi tak sebut berapa minit. Subhanallah. Kenapa Nabi tak sebut? Sebab itulah rahmat Nabi. Kalau Nabi kata perbanyakkan doa 5 minit je, kita rasa tak puas, ya Allah. Kalau Nabi kata perbanyakkan doa sampai 1 jam, kita kata apa pula? Nabi ni tak tahu ke aku ni sakit belakang kan? Maka Nabi kata perbanyakkan doa, open, terbuka. Kalau kita rasa khusyuk sangat, banyak yang kita nak baca, setengah jam silakan, tak ada masalah. Ni pelat ni orang kita ni. Apa dia? Nabi kata kalau nak doa, pilih waktu terbaik. Waktu paling dekat dengan Allah. Bila? Sujud. Orang kita tak dengar cakap Nabi. Dia banyak pula doa bila? Lepas solat. Pelik tak? Orang nak jumpa saya, nak minta duit dengan saya, betul-betul depan saya dia tak minta. Bila keluar rumah saya, dia minta keluar. Ustaz, boleh tak minta duit? Saya nak bagi duit kan nak bagi... Masa duduk depan saya tak minta, duduk keluar pagar baru minta. Macam itulah gambar orang kita. Masa sujud, dia tak berdoa. Bahkan laju pula, subhana rabbiyal a'la, pak bangun. Ya Allah. Ketika paling dekat, Nabi kata perbanyakkan doa. Wallahu a'lam. Jika ada sahabat yang nak infak atas nama suami yang telah meninggal, perlukah infak itu atas tak niat je? Kita niat je, kalau nak infak atas nama suami kita dah meninggal, niat dalam hati je. Allah Maha mengetahui, tak payahlah sebut-sebut. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Yang Allah nak tengok, bukan kita sebut. Yang Allah nak tengok apa dah? Setakat mana kita ikhlas infak pada suami. Ya. Terlintas dalam hati, nak infak ni untuk suami aku dah meninggal. Cukup. Malaikat akan catat. Ikut sunnah berapa solat? Berapa rakaat solat duha? Paling ringkas 2 rakaat. Paling banyak ada ulama mengatakan 8 rakaat. 8 rakaat. Jadi kalau ada masa dan ada kelapangan, buatlah 8. Tapi yang terbaik apa dia? Yang berterusan. Walaupun sedikit. Jangan hari ni buat 8. Lepas tu bulan depan pula 8. Lebih baik kita buat 2 ataupun 4 rakaat setiap hari. Ada dalil selepas solat tahajud baca doa tahajud? Tak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi baca doa khusus ketika tahajud. Itu juga rahmat Nabi. Nabi nak kita nak baca doa apa yang sesuai dengan keperluan, yang kita boleh baca, yang kita rasa penting, silakan. Walaupun dalam bahasa Melayu. Adakah kena qada solat masa kita lalai, masa muda dulu? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, wajib qada. Sebab itu dikira hutang dengan Allah. Pendapat kedua, tak wajib qada. Wajib bertaubat nasuha dan kawal balik dengan amalan-amalan yang lain, termasuklah perbanyakkan solat sunat. Bolehkah sayyidul istighfar dinasyidkan? Ya Allah. Ni nak beristighfar ke tak bernasyid? Biar jelas tujuan. Kalau nak bernasyid, buat lagu lain lah. Tak payah ambil sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni ialah kita nak tunjuk kepada Allah, kita ni betul-betul bersalah. Kita hamba yang banyak dosa. Dengan penuh perasaan, dengan rendah diri, seorang-seorang menangis minta ampun. Kalau dah bernasyid, nak minta ampun, tak jadi istighfar dah. Jadi seronok pula kan. Tambah-tambah kalau ada gendang apa semua, tak payah. Jangan bernasyid dengan zikir-zikir ataupun doa-doa yang diajar oleh Nabi. Zikir antara isytihar, apa tu? Isytihar ke istighfar? Zikir antara istighfar dan selawat, mana perlu yang dilakukan? Istighfar kan? Kalau banyak dosa, istighfar lah. Kalau rasa tak ada dosa, selawat. Kita lebih tahu siapa diri kita. Para Nabi ni kan dia maksum. Lepas tu kenapa dia doa minta Allah tak ampun dengan dosa yang lepas dan dosa yang ke depan? Dosa yang lalu.
dan dosa yang akan datang. Sebenarnya yang mengatakan Nabi maksum tu siapa? Siapa yang kata Nabi maksum? Allah ada sebut dalam Quran. Mana? Allah kata wallahu ya'simuka. Allah yang memelihara kamu daripada apa? Daripada kejahatan musuh, daripada perancangan musuh. Itu maksud ya'simuka. Adapun yang ulama mengatakan Allah Nabi itu adalah maksum, bukan bermakna Nabi tidak ada buat dosa. Bahkan banyak ayat Quran yang mengatakan Nabi buat salah. Dalam surah Al-Fatuh, inna fatahna laka fatahan mubina, dan kemudian liyaghfira laka, supaya Allah ampunkan dosa engkau. Jelas, clear. Allah kata supaya Allah ampunkan dosa siapa? Dosa engkau, dosa Nabi Muhammad. Dan bila Nabi salat malam sampai bengkak kaki kan, apa kata Aisyah? Kenapa kamu susah-susah sampai bengkak kaki sedangkan Allah telah ampunkan dosa? Makna Nabi ada dosa tak? Adalah. Siapa cakap? Quran. Siapa cakap? Hadis. Bukan kita. Jadi maksud maksum ialah, kata ulama, Allah pelihara Nabi daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang menjejaskan imej seorang Nabi. Contoh penipu kan? Apalagi derhaka pada mak bapak contohnya. Itu Allah pelihara. Tapi dosa-dosa yang kecil yang biasa tu ada berlaku dengan disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis. Kenapa Allah gunakan doa kepada Nabi Ustaz? Doa mana? Doa apa ni? Diampunkan dosa yang lalu dan lalu. Kenapa Allah gunakan doa tu? Tak, bukan doa. Itu bukan doa. Allah nak bagi tahu. Ayat dosa, ayat apa? Ayat dosa yang lalu dan dosa yang kemudian. Kenapa Allah gunakan ayat tu? Sebab itu dia banyak ayat yang bila Allah sebut khusus tentang Nabi Muhammad, sebenarnya Allah nak apa ni? Allah nak hiburkan hati Nabi, Allah nak bagi tahu Nabi ni orang yang hebat di sisi Allah. Jadi bila Allah kata Allah telah ampunkan dosa engkau yang lepas, yang akan datang, makna apa? Itu hiburan tak pada Nabi. Itu menunjukkan Nabi itu hebat di sisi Allah. Sampai dosa akan datang yang Nabi belum buat, Allah dah beritahu, aku ampunkan dosa. Engkau belum buat lagi. Jadi ayat itu menghiburkan hati. Boleh? Macam saya beritahu pada entah. Entah buat salah apa-apa pada anak, anak maafkan. Mana hebat tak entah? Hebat entah ke hebat anak? Pertama, jika kita bimbang ada solat kita dahulu yang belum diqada, adakah lebih afdal untuk kita qada solat tersebut berbanding dengan melakukan solat sunat rawatib? Kedua, adakah solat qada itu dapat cover solat sunat rawatib, ataupun adakah kita masih perlu melakukan solat sunat tersebut? Tak, saya dah sebut tadi kan pasal qada solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja, ulama beza pendapat. Ada kata tak wajib qada. Bila tak wajib qada, kita fokus pada solat fardu yang akan datang dan fokus pada solat sunat-sunat. Perbanyakkan solat sunat. Tapi kalau kita ambil pendapat kena qada, kita qada sambil-sambil itu kita buat juga solat sunat rawatib. Semoga solat sunat rawatib ni sebenar dia akan menampung solat apa? Solat fardu yang kita buat tu, bukan yang dah lepas. Solat fardu yang kita buat, contoh kita solat zuhur kan, tapi sebelum zuhur kita buat rawatib, lepas zuhur kita buat rawatib. Jadi solat sunat tu akan menampung solat fardu yang tak lengkap tu. Ada orang umur 50 berlomba kumpul harta, buat kebun untuk ditinggalkan kepada anak cucu dengan harapan bila anak cucu guna dapat pahala. Dia sebenar, bila kita nak buat apa-apa yang berkaitan dengan agama, jangan pakai akal, jangan pakai nafsu. Pakailah dalil daripada Quran dan hadis. Kalau kita nak kita dapat pahala daripada anak kita, kita dah matikan, tapi kita nak perbuatan amalan anak kita, kita dapat pahala. Nabi dah bagi nasihat kan, bila mati anak Adam, terputus amalannya, kecuali 3. Apa dia? Sedekah jariah. Apa makna sedekah jariah? Bukan buat kebun, sedekah kebun. Bukan buat kebun. Buat kebun suruh anak jaga, itu bukan sedekah jariah. Sedekah jariah yang membantu kita dalam kubur apa dah? Kita sedekah duit buat mahatafiz, buat telaga untuk orang miskin, buat rumah orang miskin. Itu membantu kita dalam kubur. Tapi kalau buat kebun suruh anak jaga, tak ada jaminan dia akan menjadi sedekah jariah. Yang kedua apa dah? Doa anak yang soleh.
Jadi kalau kita nak pahala anak sampai pada kita dalam kubur, bagilah masa didik anak supaya anak jadi soleh. Bila anak jadi soleh, sebab didikan kita, apa saja diamalkan oleh anak kita, kita dapat pahala. 24 jam. Anak kita berzikir, anak kita solat, anak kita buat umrah, semua kita dapat pahala. Janji anak kita soleh. Jadi bagi masa lah, bukan buat kebun. Bagi masa didik anak tu. Duduk dengan anak, baca Quran, tadi buat Al-Quran, ajar sunnah Nabi. InsyaAllah yang anak amalkan dapat pahala. Tapi buat kebun tak ada jaminan. Kesihatan, kesakitan adalah dengan keizinan Allah. Cuma saya harap Ustaz dapat huraikan. Pendapat adakah wajib untuk kita menjaga kesihatan? Seperti bersenam, ambil vitamin dan sebagainya. Wajib jaga kesihatan. Wajib jaga kesihatan. Sebab tu Allah kata apa? Wala tuhliku biaidikum ila tahlukah. Dalam surah Baqarah. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Apa saja yang boleh memudaratkan diri kamu, yang menyebabkan penyakit, hukumnya haram. Isap rokok haram. Sebab apa? Dia membahayakan. Makan banyak kan, makan gula. Kalau gaut, jangan makan kambing. Membahayakan. Itu tak jaga. Tapi kita kena ingat, ramai orang, kalau buat jaga kesihatan, nombor 1, tapi hati hancur. Hati mati, kan? Kalau fizikal yang akhirnya akan hancur, kita jaga habis-habisan. Hati ni dia tak akan hancur. Dia akan bawa sampai ke kubur, sampai ke syurga. Maka jagalah hati, bagi masa untuk jaga hati lebih daripada bagi masa jaga fizikal. Kadang-kadang kita jaga fizikal kita exercisekan 2 jam. Baca Quran 10 minit tertidur. Jadi akhirnya fizikal sihat tapi hati sakit. Dah? Dalam surah Baqarah ayat 7, Allah berfirman, Allah telah menguji mati hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka mendapat azab yang berat. Bolehkah direlatekan dalam keadaan zaman sekarang, mereka yang engkar mengikut sunnah Nabi dah setiap? Tak. Allah yang cerita ayat 7 tu ialah berkenaan dengan orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, kan, la yu'minu. Kemudian khatamallahu, itu cerita orang kafir. Jadi jangan kita samakan orang Islam yang tak solat, yang buat dosa, sama hati kamu telah tertutup, dia tak ada peluang. Jangan. Kita wajib bersangka baik kepada orang beriman, kepada orang Islam, dan kita berdoa pada dia. Semoga satu hari mungkin dia terbuka hati dan mungkin dia jadi lebih baik daripada kita. Berapa ramai yang Nabi kata ada orang buat amalan ahli neraka, kan? Berpuluh tahun amalan ahli neraka, menipu, merompak, mencuri, tapi dekat nak mati Allah bagi hidayat, dia buat amalan ahli syurga, masa tu dia mati dalam iman, masuk syurga. Dan berapa ramai pula yang macam kita lah, buat amalan ahli syurga, solat, puasa, pergi kelas tadabbur, tapi di hujung kehidupan Allah tunjukkan kita yang sebenar dan kita kufur kepada Allah, buat amalan ahli neraka, masa tu mati, masuk neraka. Jadi tak ada jaminan orang yang beramal soleh kesudahannya mati dalam iman, dan tidak semestinya orang yang buat amalan jahat kesudahannya juga mati dalam jahat. Tak ada. Kita berdoa aja, semoga penghujung kehidupan kita mati dalam keimanan kepada Allah. Kenapa kadang-kadang hati iman turun naik? Tak, memang Allah jadikan turun naik. Jangan soal. Kerja kita bukan soal kenapa iman turun naik. Tak, kerja kita apa? Macam mana nak naikkan iman? Dan bila turun, macam mana nak terus naik kembali? Jangan tanya, memang itu hidup adalah ujian. Bila ujian, ada menang, ada kalah. Ada tinggi, ada rendah. Itu proses biasalah. Soalan tu macam kita kata, kenapa ada orang berjaya dalam peperiksaan dan ada orang gagal? Itu soalan tak relevan. Yang patut kita tanya pada, bagaimana aku nak berjaya? Bagaimana aku nak tingkatkan iman aku? Allah kata apa? Nak tingkatkan iman? Iza tuliyat alaihim zadatuhum iman. Bila dibaca ayat Quran, iman dia bertambah. Jadi selalulah baca Quran, selalulah tadabbur supaya iman kita sentiasa naik. Tapi kalau seminggu tak baca, seminggu tak tadabbur, iman memang turun. Macam mana nak menyantuni orang tua yang menghadapi masalah kepercayaan? Contoh, boleh nampak jin qarin, boleh bercakap dengan jin, dan ada sahabat daripada wali-wali. Tolong beri pencerahan.
Dia ulama mengatakan siapa yang mendakwa dia nampak jin, dia adalah pendusta. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah cipta jin, jin nampak kita dan kita tak nampak dia. Itu Allah sebut dalam Quran. Jadi, dan ada juga hadis mengatakan ada manusia tak nampak jin kecuali Allah bagi izin. Satu hari Nabi pernah nampak jin kan? Nabi, orang biasa tak. Ada lagi yang boleh nampak jin. Siapa? Anjing dan keldai. Anjing dan keldai nampak jin. Itu ada hadis. Ada pun manusia biasa nampak jin tak ada. Kalau dia nampak jin, tengok betul-betul. Sama ada orang yang dia nampak tu jin Syamsuddin, ataupun dia sendiri adalah jin. Sebab hanya jin yang nampak jin. Jiran kami kiri kanan non-Muslim dan memang baik sampai kunci rumah kami bagi ketika meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama. Bolehkah kita doakan? Moga-moga. Tak, wajib kita berdakwah pada mereka dan wajib kita berdoa. Berdoa apa? Minta hidayat. Yang haram berdoa supaya dia selamat, supaya dia sehat, kan? Itu tak boleh. Tapi kita wajib berdakwah pada dia dan berdoa supaya mereka diberi hidayah oleh Allah. Nabi pernah berdoa pada orang Taif yang baling batu kan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi berdoa, ya Allah, berilah hidayah pada mereka, orang Taif yang baling batu tu. Sebab mereka belum faham agama. Wallahu alam. Dah. Biar dulu. Siapa? Dari mana-mana soalan yang belum dijawab tu boleh PM saya lah. Kalau sempat saya jawab. Kalau lambat jawab, jangan kecil hati ya. Sebab ada berpuluh-puluh. Setiap hari ada kadang-kadang 4-5 soalan tanya. Kadang-kadang soalan yang berulang. Jadi saya pun tak sempat nak jawab. Kalau tak terjawab, jangan kecil hati ya. Sebab saya pun kecil hati juga tanya soalan yang sama. Okey. Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.